Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi setelah sekian lama kita tak ke udara dalam program kondenser. Kalau sebelum ini mungkin anda hanya mendengar suara saya dan hos saya yang seorang lagi. Untuk kondenser musim kedua, kita tukar daripada podcast ke podcast. Masa tu kita tak berapa confident dengan kehandsomean kita. Ya. Sekarang confident sikit. Jadi kita masuk video lah pula. Betul. Handsome tu satu hal. Satu lagi, bila dulu producer tak bagi kita guna studio ni, kita hanya guna di bilik meeting. Tapi untuk kali ini producer dah benarkan kita untuk guna studio. Tengok dia peli aku. Okey, jadi sedikit recap untuk kondenser season pertama. Seperti mana yang anda tahu, kita banyak berkongsi secara audio mengenai tutorial-tutorial di tutorial tentang podcast. Tentang podcast. Ya betul, tutorial. Saya dah lupa sebab lama sangat kita tak tutorial, so saya dah lupa dah jam habis. So banyak tutorial yang kita bagi tahu, kita berkongsi dengan pendengar semua dari segi bagaimana kita nak buat podcast. Jadi untuk season kedua ni kita nak ubah, kita nak tukar sikit. Kita akan berkongsi ilmu dan tutorial mengenai cara-cara untuk kita buat podcast. Dan dalam podcast ni banyak kita akan berkongsi dari segi equipment yang ada dan dulu kita buat 12 episod. Betul. Kita dah cover semua dah tentang asas-asas. Sampai macam mana nak buat bilik meeting. Betul. Jadikan dia studio podcast menggunakan kotak telur. Kotak telur. Jadi kali ni tak ada kotak telur. Kita memang berada di studio yang memang Studio A. Studio A di Studio Impression Digital Content Center di Cyberjaya. Dan untuk pengetahuan anda, program kondenser kali ini kita berada di bawah naungan Content.my. Dan untuk pengetahuan anda juga, di dalam Content.my kita bukan sahaja ada program kondenser, kita juga ada program-program lain yang akan menyusul. Jadi pastikan anda follow dan subscribe. Jengok-jengoklah di web Content.my, kerana kita bukan sahaja akan berkongsi ilmu tentang dunia production, tentang equipment, kita juga akan berkongsi ilmu tentang dunia muzik. Kita ada seni lukis, kita ada apa lagi, Izan? Kita ada pasal kereta pun ada. Ya, upcoming. Pasal kereta, pasal teknologi pemajaran. Betul. Jadi apa yang anda nampak sekarang, dulu kita dipanggil podcast.my. Jadi kita berubah kepada nama kepada content.my. Jadi itulah nama websitenya. Jadi kalau siapa nak tahu, ialah satu channel baru yang kita akan lancarkan. Ini adalah show pertama dalam content.my. Jadi dalam content.my ni apa yang anda boleh expect adalah banyak ilmu-ilmu yang kita boleh belajar tentang pelbagai aspek yang dibawa bukan hanya oleh kami, tapi juga pelbagai content creator yang kita bawa masuk di Studio Impression ni untuk bersama dengan kita. Yang untuk pakar dalam bidang masing-masing. Pakar dalam bidang seni lukis ada, dalam bidang muzik pun ada, dan banyak lagi. Dan siapa yang berminat boleh hubungi kami kalau anda berminat menjadi satu content creator di Content.my. Content.my dengan huruf K ya, bukan C. Dia special sikit, bukan CONTENT, tapi K, content.my. Ada di link nanti kita akan letak di bawah. Betul. Jadi untuk hari ini, seperti biasa, seperti mana apa yang kita selalu lakukan, kita akan berkongsi dengan anda ilmu-ilmu production, ilmu-ilmu pembikinan video yang khususnya. Itu kondenser. Betul, kondenser. Jadi kondenser. Secara santai. Betul, secara santai. Jadi hari ni kita ada benda yang kita nak share dengan anda semua. Jadi atas meja saya ni, meja Izal sebenarnya, ada beberapa objek yang sangat penting. Sebab bagi saya kalau tak ada benda ni, kamera tak jalan. Dia ibarat mata lah kepada body kamera tu. Jadi mungkin Izal boleh terangkan apa yang ada atas meja kita ni. Okey, so episod pertama ni kita nak bercerita tentang lens. Okey, kalau bahasa ni mungkin lensa, tapi tak apalah. Kita sebagai video production, video crew, kita sebut dalam industri, kita cakap lens je lah. Kenapa lens ni adalah dalam episod pertama kita? Sebab bagi saya lah, dan saya rasa bagi ramai lagi, lens ni lebih penting daripada kamera anda. Betul. Okay? Jadi kalau apa anda dapat di sini adalah lens yang dihaskan untuk kamera DSLR dan juga boleh digunakan di apa-apa kamera yang boleh bertukar lens. Betul. Okay? Bukan camcorder. Camcorder ni closed system macam yang ni.
ialah camcorder, dia tutup, tak boleh tukar lens. Tapi yang ni kita boleh tukar lens seperti body-body yang anda nampak di sini. Di sini kita ada Canon 6D, Canon 60D, yang ni yang beginner sikit. Canon 5D, full frame, dan juga kalau anda nampak dalam shot nanti kita tunjuk, kita punya Canon EOS C100. Kita tak disponsor oleh Canon, cuma kita ni berminat menggunakan Canon sebab bila kita pilih lens, kita juga kena sesuaikan dengan body kamera yang kita ada. Betul. Jadi untuk bila kita nak bercakap pasal lens ni, saya dimaklumkan bahawa dia ada kategori dia. Dia ada jenis-jenis dia. Sebab apa yang saya perasan, ada setengah lens yang depan mata saya ni, ada yang boleh kita zoom. Dia ada untuk kita control dia punya zoom. Ada setengah tu tak boleh. So, mungkin dia ada nama-nama dia. So, apa nama dia tu? Jadi, pertama sekali, sebab kita impressions. Betul. Okay, kita nak cerita sikit teori lah. Tapi jangan risau, saya tak bagi anda tidur. Okey. Jadi, apa yang saya nak explain adalah jenis-jenis lens. Ada banyak jenis lens ya, tapi secara asasnya, kita ada 3 lens yang anda kena faham sebagai permulaan. Okey, lens ni banyak bentuk, dia semua bulat. Okey. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak kenal lens dan apakah gunaan lens-lens yang berbeza itu. Okey, kita pergi ke slide yang pertama. Okey. 3 lens asas yang anda perlu tahu adalah nombor 1, prime lens, nombor 2, tele atau zoom lens, dan nombor 3 adalah wide angle lens, dan ada juga pelbagai lens macam saya sebut tadi yang dipanggil special lens, tapi setiap lens ni berasaskan 3 di atas. Okey, prime, tele ataupun wide. Jadi apa yang saya dah buat di sini, kalau anda tengok di atas meja saya ni, saya dah separatekan. Kita ada, saya buat macam ni. Okey, dia macam ni Dari kiri ke kanan adalah ini jenis-jenis prime lens. Prime lens. Okey, ini adalah tele lens dan satu je kita ada wide angle lens. Okey, pertama sekali apa itu prime lens? Okey, prime lens kalau tengok di sini, apa kita ada di sini, ini adalah lens 85 mm. Okey. Boleh zoom tak sini? Kalau anda nampak di label sini, okey, dia hanya ada satu number sahaja. Okey, iaitu dia boleh jadi 85, kita ada 50 dan kita ada lens 35. Ini yang kalau kita nak kenal prime lens. Sebab prime lens ni kita boleh pasang kat kamera, tapi tidak seperti lens lain. Anda akan sedar yang nampak sini ni 35 mm kat sini. Itu dia. Okey. Selalu yang kita pakai adalah 50 mm yang sekarang berada di kamera kita, tapi saya ada satu lagi model yang murah sikit. Okey, lens 50 mm. Bila hanya ada satu nombor sahaja, kemungkinan besar itu adalah prime lens. Okey, jadi kalau ada 50 mm ni maksudnya focal length. Okey. Secara mudahnya jarak daripada lens ke subjek yang dia boleh boleh nampak lah. Maksud kata 50 mm tu memang ukuran jarak yang antara dia punya zoom length. Okey. Nanti saya akan explain secara diagram selepas ini. Okey, ini adalah prime lens. Jadi prime lens ni banyak digunakan dalam filem. Okey. Tapi apa anda akan sedar adalah prime lens ni anda tak boleh zoom. Betul. Itu yang jadi bila kita banding dengan tele lens ataupun wide angle lens, akan anda sedar satu function yang boleh zoom in and out kan. Tapi prime lens tak boleh. Jadi kalau anda nak zoom in, kena bawa anda kena pergi ke kamera, kena pergi ke subjek lah. Tapi ada advantage mengapa dia menggunakan prime lens. Okey. Ini satu benda yang mungkin ramai tak tahu tapi ini yang saya discover bila saya belajar tentang videografi dulu. 50mm lens usually adalah lens pertama prime lens yang siapa-siapa akan beli. Dia ada banyak jenis, dia ada yang murah, dia ada yang middle, dia ada yang mahal macam yang Canon. Kami tak ada Canon 50mm yang mahal. Selalunya di L range lah. Kalau tengok ada ring merah macam ni. Ini adalah L lens. Tapi untuk prime kami tak ada, tapi kita ada 50mm lens yang kami beli daripada jenama Samyang daripada Korea. Okey. Kenapa 50mm merupakan satu lens yang popular oleh fotografer yang ingin menggunakan prime lens? Kenapa tu? Sebab juga dalam filem kebanyakan shooting akan dibuat dalam 50mm prime lens. Sebab dia very simple. Lens 50mm adalah lens yang paling similar dengan
mata kita. Wow. Maksud kata dari segi ni pandangan mata saya. Maksud kata sizing yang saya nampak sekarang ni sama dengan 50mm paling dekat, ni. paling dekat. Nak kata sama tak sama lah kan. Manusia ni lain-lain tapi paling dekat. Sebab tu bila kita berjalan, bila kita tengok video yang menggunakan 50mm lens, prime lens, akan nampak macam natural. Bentuk subjeknya natural, dia punya landscape natural, blur di belakang pun natural. Sebab kita menggunakan satu lens yang sama dengan mata kita. Kalau kita nak tengok dekat, kita tak ada zoom kan mata kita. Kita kena jalan dekat. So samalah prime lens tu. Cuma dia ada berbeza lah dari segi dia punya focal length ni. Okay? 30mm mungkin nampak wide sikit. 85mm, 100mm mungkin nampak faham, zoom in lagi. Tapi bila anda nak zoom in, sama ada anda tukar lens ataupun pergi dekat. Itu dia. Okey, itu kategori pertama, iaitu prime lens. Saya akan explain lepas ni ya. Kategori kedua, kalau tengok slide tadi, adalah tele lens. Tele atau zoom lens. Senang cerita, ini adalah lens yang selalu anda nampak yang anda boleh zoom in, zoom out. Betul. Okey. Berapa banyak kita boleh buka lens tu, that means how wide we can go and how close we can go, bergantung kepada dua nombor ni. Kalau kita zoom in balik tadi, mari saya cari jap. Yang ni adalah 70-200. Ada tulis tak kat sini? Dekat atas tu. Mungkin dekat yang mungkin dekat sini. Okey. Ini dah kamera, dah lens lama lah guys. Kita dah tak nampak. Okey, kalau zoom in. Okey. Dulunya masa kita lens ni baru lagi. Okey. Anda akan tulis sini. Nampak sini 70 ke 200 mm. Jadi dia paling wide pun tak wide sangat. Agak close up. Okey. Dan 200 mm boleh zoom jauh. Kalau anda tengok yang bola kan terdekat tepi padang bola, yang tu boleh sampai 400 mm, 500 mm sebab dia nak zoom jauh. Kalau tengok gambar-gambar dalam magazine bola tu kan, anda akan nampak dia pakai 500 sebab dia boleh close up. Orang tu tengah tendang bola, peluh semua nampak. So memang saya perasan dekat padang bola saya rasa nampak lens yang lebih besar yang tu daripada besar. Betul. Harga dia lebih mahal daripada sebiji kereta. Wow. Okey, kita tak adalah bajet besar sangat kan. So kita pakai 70-200. Okey. Itu adalah berbeza dia. Okey, kalau tengok yang ni adalah 24-105. Okey, jadi 24 tu maknanya dia punya zoom length lah daripada 24 mm hingga ke 105. Jadi kalau anda tengok number ni, anda sini boleh nampak. Dia boleh buka besar. Tapi bila zoom in taklah close up sangat. Berbanding dengan yang ni 70 ke 200 mm. Dia punya close up lebih jauh. Jadi kalau anda seorang videographer atau fotografer yang gunakan lens ni, anda shooting di sesuatu dalam dewan. Betul. Kan? Mungkin kalau pakai lens 105 maksimum ni, masih nampak lagi kepala orang yang audience dalam stage. Tapi yang ni mungkin anda boleh zoom all the way sampai nampak close up shot. Betul. Tanpa kita perlu pergi dekat dengan tanpa perlu pergi dekat. Jadi advantage untuk menggunakan tele lens ni adalah bila anda kena what we call run and gun, di mana anda tak ada masa nak tukar lens, anda tak ada masa nak menggerakkan kamera, ataupun anda tidak ada akses ke subjek yang jauh pada anda, tak boleh pergi dekat. Jadi kita gunakan tele lens ni untuk zoom ke dalam. Jadi maksud kata secara praktikal je lah, secara praktikalnya penggunaan prime lens untuk fotografi tidaklah berapa sesuai. Adakah dia ataupun saya rasa itu bergantung pada keadaan. Itu saya akan explain kemudian. Tapi end of the day, kalau saya lah ni saya punya own personal preference. Bila saya boleh shoot pakai prime lens, saya akan shoot pakai prime lens. Sebab prime lens ni memberikan dia punya distortion, dia punya shape of kita punya sama macam kita punya mata. Jadi naturally kita punya siapa yang melihat gambar tu nampak lebih cantik. Dia tak tahu nak explain kenapa. Faham. Tapi bila kita kata estetik ni adalah satu faktor daripada segi bentuk apa semua kan. Kadang-kadang kita kenapa pakai kamera ni tak cantik? Padahal kamera iPhone 13, 14 kan. Tapi setting tak betul. Okey. So sebenarnya kalau anda nak tahu, kalau pakai phone fotografi atau videografi sebenarnya ada tau function ni. Cuma functionnya bentuk digital. So kalau contohnya anda pakai phone, iPhone saya. Perasan tak setting bila nak shoot gambar? Dia ada satu photo mode dan satu portrait mode. Betul. Okey, walaupun lensnya bukannya betul-betul prime lens, tapi secara digitalnya teknologi iPhone ni membolehkan kita mengambil portrait yang lebih kurang sama macam prime lens.
Tapi adakah kalau kata kita ambil pakai phone, boleh tak kita macam nak samakan kualiti tu dengan kita ambil menggunakan ni? Okey. Ataupun akan ada sedikit perbezaan? Kualiti ni adalah satu yang subjektif bagi saya. Ya. Okey. Bagi saya kualiti when it comes to portrait photography, bermaksud saya menggunakan prime lens ni lebih kepada nak dapatkan gambar yang paling dekat dengan mata kita. Kita akan pakai prime lens. Tapi kalau dah tak praktikal lah, saya akan gunakan telelens. Ada efek sikit tapi tak banyak lah. Tak ada. banyak. Tapi ada sebab yang kenapa kita guna prime lens, especially film. Okey. Kita akan gunakan kita dah masuk sikit kan bab kenapa kita nak pilih lens ni, kita akan tengok kepada faktor-faktor Tapi pemilihan sebelum tu lens kan, satu lagi lupa nak cakap. Pasal wide nombor 3. Nombor 3 adalah wide angle lens. Wide angle lens ni senang. Kalau tengok dia punya focal point ni, yang ni 17 ke 40 mm Kalau tengok dia sampai 17 tu kira dah wide lah. Wide. Okey, kalau anda perasan wide angle ni, perasan tak kalau kita pakai wide angle, kalau sekarang ni iPhone 13, iPhone 14, dia ada satu function. Dulu 1 atau 3, sekarang ada 0.5. Betul. Ya. Okey, 0.5 tu represent wide angle lens. Wide angle. Sama macam ni. So maksud kata semakin kecil nilai dia tu semakin luas. Wide, semakin luas dia semakin punya luas lah view kita dia. punya view. Faham. Okey. Cuma bila kita pakai wide angle lens ni, advantage dia adalah kalau macam saya dalam studio sini kan. TV depan saya ni boleh nampak satu studio. Betul. Kalau pakai wide angle lens, kalau saya dekat sini. Ya. Jarak ni. Tapi kalau pakai 50 mm mungkin tak nampak. Mungkin nampak dia akan crop sikit lah kan. Dia akan crop banyak. Banyak crop ke? banyak. Okey. Okay. Tapi ada perasan tak kalau ambil wide angle lens, kita ambil group foto kan. Okey. Group foto yang tengah-tengah nampak natural shape dia. Betul. Tapi yang tepi nampak macam alien, macam tertarik sikit. Dia akan distort sikit, betul. Itulah namanya distortion. Maknanya shape yang kalau kita 4 segi, dia dah jadi macam ni ke, ini adalah distortion of image. Yang kita kena fahamkan. So kita ada prime lens, kita ada tele dan kita ada wide. Yep. Dan last kali adalah specialty lens lah. Sebenarnya contohnya macam ni. Inilah macro lens. Okay? Macro lens ni bagi saya kategorikan dalam special lens. Sebab dia adalah prime lens tapi dia punya focal point dekat sikit. Jadi kita kena letak lens dekat dengan subjek baru nampak kita punya fokus. Maksud kata untuk benda yang detail-detail ni dah lens yang sesuai. So dia prime lens, cuma dia punya function adalah untuk shoot dekat. Jadi kalau saya letak saya shooting, okey, ini saya punya Apple Pencil tu, saya letak dekat sini baru dia clear. Okey, satu lagi specialty lens adalah fish eye lens. Perasan tak? Dia macam 360 camera effect tu kan? Betul. Dia nampak ultra wide. Dia adalah jenis wide lens, tapi dia punya bentuk untuk lebih luas lagi. Lebih luas. Sampai nampak kiri kanan kita. Sebab tu dia pakai fish eye. Fish eye ni mata ikan. Betul. Ikan ni mata dia kat sini kan. Dia nampak belakang dia, nampak depan dia. Tapi dia bukanlah tapi satu distortion dia bukanlah satu lens yang praktikal untuk kita selalu guna lah kan. Sebab itulah dia panggil special. So kalau anda nak beli lens, first kali beli prime lens dengan tele lens. Okey, kalau nak ambil wide pun boleh juga, tapi macam contoh macam kami ni kan, kami pakai 24-105, ini lebih bina set kami dulu masa baru start. Tengok bunyi dia pun dah ada bunyi longgar dah sini kan. Okey. Dan kita pairkan 3. Satu 17 ke 40 untuk wide. 24 ke 105 untuk tele. Okey, jadi bila kita buat event kita akan gunakan lens dan kita letak satu lagi 50 mm. Jadi kadang-kadang kita nak buat portrait fotografi. Yang nampak cantik sikit kan. Kita akan pakai 3 lens. Kalau anda nak beli sebagai fotografer atau videografer, mulakan dengan 3 lens ini. Ini kira dia punya starter kit lah. Starter kit. Ya. Okay. Body sebenarnya bagi saya lah tak berapa penting. Okey, kalau anda tak ada duit ataupun tak banyak bajet, jangan terus pergi beli 5D. Lepas tu beli lens cap ayam. Sebab lens tu sebenarnya lebih penting daripada body. Sebab saya difahamkan kalau kita kalau kita nak tengok kita nak bercakap mengenai body ni, sebab dia tak silap saya dia ada 2 jenis. Ada yang jenis full frame dan ada yang tak full frame. Itu yang saya difahamkan lah. Tapi kita tak akan bercakap soal tu hari ini. Itu kita boleh cakap dalam satu lagi episod. Kita akan explain apa beza full frame dengan crop sensor ni. Betul. Okey. Sebelum kita bergerak ke depan, saya nak cerita sikit pasal kita punya focal length dan focal point dan depth of field ni. Okey. Jadi kita tengok firstly slide nombor 2 tadi Akash. Slide yang seterusnya. Right. Okey. Jadi bila kita nak pilih lens, macam saya cakap tadi, satu adalah practicality. Ini saya panggil agility lah. Agility tu kebolehan kita bergerak. Jadi first kali saya akan tengok, okey, kalau boleh saya nak pakai prime lens. Tapi sebab kalau susah nak bergerak ataupun banyak kena tukar lens, saya akan gunakan tele. Lepas tu kalaulah saya rapat sangat
saya tak boleh bergerak ke belakang. Saya pakai wide angle lens. Wide angle lens. Okey. Faham? Okey, dalam cerita filem ni, saya rasa better saya explain dari segi teknikal apa maksud-maksud ni. Ya. Okey, jadi sebab tu kita letak agility nombor 3 kan? Ya. Tapi kita bercerita tentang aperture dulu. Okey. Ya. Saya tak tahulah boleh nampak tak kalau kamera. Okey, saya buka lens ni. Okey, boleh tak zoom dekat lens ni? Kat sini. Yes. Okey. Nampak tak? Okey. Nampak tak bila saya pusing ni? Adalah dia punya, ni dia panggil aperture. Okey. Ini kalau kita tengok ini 1.8. 1.8. Lens ni bermula dengan 1.5, sorry Kalau tengok lens dia kata F, nampak tak F value? Dia beli lens kan nampak F. F tu maksudnya aperture. Aperture. Jadi aperture 1.5 dia boleh buka besar macam ni. Okey, dia boleh pergi sampai ke F22. Paling kecil. Lubang. Maksud kata sikitlah cahaya yang akan ini adalah aperture. Faham? Okey. Kalau tengok nombor 2 tu apa? Composition Okey, composition cerita kemudian. Okey. So aperture. Apa function aperture ni? Okey. Kita pergi ke saya punya iPad. Saya akan explain sikit saya punya dalam iPad saya ni. Bagaimana aperture itu akan efek kepada anda punya lens. Okey, kita buka iPad saya. Okey. So sekarang ni saya dah buat satu simple lah. Saya pakai iPad saya lukis. Ini adalah kamera belah kiri. Tengah-tengah adalah subjek anda dan belah kanan adalah background. Okey. So bila kita shoot dengan kamera, saya tukar color merah senang Alright. Okey, kamera dia akan shoot lebih kurang macam ni. Okey. Saya tak nak technical sangat, tapi basically kamera ni terbalik tau dalam kita punya dalam kita punya shot. Okey. And the top point to the bottom point dia akan crossing dekat sini. Okey, saya tukar color biru pula. Okey. Ini dipanggil focal point. Okey, sorry tulisan saya buruk sikit. Alright. Bila anda tengok satu gambar, kadang-kadang orang tu fokus. Dia clear, crisp, sharp. Kan macam saya sekarang sharp, tak nampak blur. Tapi kalau tengok belakang sikit, mungkin anda akan perasan yang background saya blur sikit. Betul. Okey, ini dia panggil focal point. Jadi di manakah lens itu berfokuskan? Clear yang tu? Okey. So focal point ni ditentukan oleh kita punya lens. So contohnya dalam lens saya ni, kita ada satu aperture yang kita boleh buka tutup kan? Ya. Tapi ada satu lagi function kat sini, secondary adalah focus. Okey, jadi fokus ni akan bergerak. Okey, balik ke iPad saya. Okey, dia akan, kalau kita out of focus, maknanya kita punya kamera punya focus point kat sini. Tapi bila kita adjust focus, lama-lama muka kita clear. Okey? Now, itu adalah focus point. Okey? So bila ingat tadi saya cakap pasal macro lens kan? Ya. Kalau macro lens dia punya focus point kat sini. Betul-betul dengan jadi benda yang jauh tak nampak. Tapi most lenses yang prime lenses yang biasa, that's why bila beli jangan tengok 50mm saja. Contohnya macam kita punya macro lens ni 100mm, tapi jangan silap beli. Sebab yang ni adalah macro lens. So kan tanya dia, ini macro lens ke normal prime lens? Okey? So kita nak pastikan jarak fokus ni reasonable lah, munasabah. Taklah kita kena zoom in, kena pergi dekat dengan kita punya subjek baru kita boleh shoot. Okey, jangan salah beli yang tu Okey. Now, ini adalah focal point. Okey? Bila kita set aperture, okey, ini dia punya teori sikit Bila saya buka 1.5 macam ni, nampak banyak cahaya yang masuk. Jadi kita punya exposure akan meningkat. Okey? Tetapi bila kita increase aperture, ada satu lagi benda yang dipanggil depth of field. Okey? Depth of field. Depth of field ni basically berapa banyak subjek kita ataupun the focal point lah ni adalah focal length. Okey? Berapa banyak yang in focus. So kalau shallow depth of field maknanya 1.5 tadi, hanya sini saja yang in focus. Yang ni semua blur. Okey? Bila kita kecilkan kita punya aperture ni, let's say saya pakai f22 lah contohnya kan. Okey? Cahaya kurang. Tetapi saya punya depth of field sekarang dah meningkat sampai ke sini. So semua kita punya background kelihatan. Termasuk subjek. Okey, jadi kita tengok filem bila orang buat filem,
kenapa dia nak pakai prime lens ni adalah sebab kita boleh buat focus point dia very shallow. The depth of field is very shallow. Bermaksud saya boleh asingkan subjek dan background supaya bila saya bercerita secara visual ni hanya subjek kelihatan, therefore apa saya dapat menarik tarikan penonton saya kepada subjek sahaja. Betul. Tapi bila kita buat wide shot, nampak tak background nampak? Dia establishing shot. Jadi subjek tu masuk dan juga dia punya environment. Jadi penceritaan tu tentang subjek saya dalam environment. Kalau environment blur, kita pergi pakai prime lens kan? Apa ni? Ya, cerita pasal apa? Confused lah. Betul. Okay, so itu adalah kita punya depth of field. Jadi kalau anda tengok diagram ni, depth of field dan focal point lebih kurang begitulah. Anda fokus, anda menggerakkan focal point dan kita adjust depth of field. Saya akan cerita macam mana nak balancekan exposure apa semua dalam satu episod yang lain. Tapi yang hari ni yang nak faham adalah lens, dan bila kita buka aperture kita dapat shallow depth of field dan juga kita dapat cahaya lebih tinggi. Okay? Now, satu benda lah yang saya nak tambah sebelum kita cerita pasal yang seterusnya. Bila kita menggunakan prime lens, tele lens dan wide angle lens. Okay? Satu impact yang anda mungkin perasan adalah bila saya shoot pakai wide angle, saya punya background nampak lebih jauh berbanding dengan bila saya pakai tele lens. Tele lens ni background ni nampak lebih dekat. Kita akan demonstrate sekejap lagi. Betul. Okay. So, itu adalah isu yang kita kena pilih, kena tentukan bila kita memilih lens kita. Tapi satulah saya suka pakai wide angle ni adalah bila kita shoot pakai Steadicam. Betul. Dia punya camera shake dia akan camera effect tu kurang. banyak. Betul. Okay. Sekarang kita pergi kepada slide balik. Jadi, slide. Dan saya explain isu yang seterusnya. Kita balik pada slide Okay, so tadi adalah aperture saya dah cover, low light performance. Okay, bila saya nak shoot malam. Okay, kita memerlukan sebanyak cahaya yang boleh. Betul. Jadi kita akan pilih yang aperture yang lebih baik. Okay, so kalau anda tengok kat sini, macam saya cakap tadi, ini adalah Samyang. Ni dia tulis T1.5. Okay, kalau Canon dia akan gunakan f1, yang ni f4. Maksudnya T dan F tu dia adakah dia sama je. Itu dia bercakap tentang aperture. Okey. Yang ni adalah tak silap saya yang ni f2.8. Maksudnya aperture ni boleh buka besar. Okey. Kalau kita cerita pasal lens saja tak masuk body bila kita cakap pasal full frame, itulah sebenarnya kita cakap pasal low light performance ni. Nak menarik cahaya dalam shot kita, bila kita shoot malam kita nampak apa kita shoot malam-malam tu. Jadi kita kena pilih lens yang dia punya aperture-nya besar. Jadi lebih besar kita buka lens tu, jadi low light performance better. Jadi kalau anda shooting malam, usually prime lens akan function the best. Sebab dia boleh pergi sampai T1.2 pun ada. Tapi maksudnya walaupun dia the best, tetap kita perlukan sedikit bantuan pencahayaan lah kan. Sebab kalau kurang cahaya, kalau kita buka banyak sangat, berkemungkinan ada noise. Yang tu sebenarnya bergantung tau. Kalau kita shoot, dia tak ada, unless kita betul-betul dekat space, tak ada bintang, tak ada matahari, memang sebenarnya kita rasa macam bila itu gelap, sebenarnya ada cahaya. Tapi cahaya yang mata kita terima sebagai gelap ni, kadang-kadang tak sama dengan apa yang kamera terima sebagai gelap. Begitu. Okay. So, with 1.5 kadang-kadang kita dalam bilik gelap pun kita masih lagi boleh nampak. Jadi kita cuba. Kalau kita boleh tutup lampu sekejap lagi, kita tengok sebenarnya kalau f1.5 nampak tak? Walaupun kita kat sini kita tak nampak apa-apa. Okay. So last kali adalah composition. Composition tu adalah bagaimana kita nak susun kita punya shot. Betul. Remember bila kita buat video, kita bukan shooting video. Kita bercerita. Betul. Fotografi pun sama, movie pun sama, video corporate pun sama, condenser pun sama. Kita bercerita, tapi kita bercakap banyak. Okay. Bila kita bercerita menggunakan kamera, video ataupun fotografi, kita menggunakan visual. We are speaking to our audience through our pictures, to our photos or through our videos. Okay. Jadi composition tu adalah susunan subjek dan background kita lah, senang cerita. Dia ini teori yang paling basic lah bagi saya kan. Bagaimana saya nak position saya punya subjek dan bagaimana saya nak positionkan background dalam di belakang subjek saya. Okay. So, bila kita cakap pasal composition, kadang-kadang macam saya cakap tadi, kita nak blurkan the background. Betul. So, saya akan pilih lens yang mana
mendapatkan composition yang betul. Macam saya cakap tadi, kalau saya nak establishing shot, saya perlukan nampak semua di belakang dan juga subjek saya sekali. Jadi saya akan gunakan wide angle. Kadang-kadang bila kita buat video, dua orang tengah bercakap, saya cakap, Akash cakap. Jadi kamera akan fokus kepada siapa yang bercakap. Kan? Bila saya cakap pula, kamera mungkin nak fokus kat saya. That one is best bila kita pakai prime lens. Sebab shallow depth of field tu kita dapat. Kita boleh tarik fokus tu kepada subjek yang lain dalam the same shot. Perasan tak kadang-kadang kita nampak? Kan, filem tu ada kereta api datang ke, ada orang dalam shot juga. Mula-mula nampak orang tu, belakang tu tiba kereta api datang, daripada blur jadi sharp. Itu adalah dia panggil focus pull. So dia lebih senang dibuat menggunakan prime lens. Dia bergantung kepada composition anda. Okay, cerita tu anda punya, lens ni hanyalah alat anda. Jadi betul. Pilih alat betul yang mencapai tujuan penceritaan anda. So mungkin semua tu bergantung kepada storyboard lah kot. Kan? Betul. Script, storyboard. So dengan lens yang sesuai, dengan pemilihan size yang sesuai, benda tu sedikit sebanyak akan membantu penceritaan dengan lebih baik lah. Sebab tu kalau struktur dalam kru filem lah kan. Director dan director fotografi. Director ni dia direct semua. Betul. Okay, director fotografi dia direct kru. Okay, assistant director akan direct pelakon. Director dia akan dia tengok semua. Betul. Director dan director fotografi kena ngam. Kalau berkawan. Director fotografi DP lah. Kalau DP ni tak faham apa director nak, betul. Caca merba lah dia punya. That's why DP selalunya akan dipilih oleh director sendiri. Betul. Sebab dia tahu siapa yang dia boleh bekerja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, penonton semua, itu sedikit sebanyak secara teorinya yang dapat kita berkongsi dengan anda semua mengenai lens. Jadi selepas ni kita kalau boleh kita tak nak bercakap je, kita nak tunjuk sekali. Sebab tadi kita dah buat teori, so sekarang kita akan buat praktikal supaya anda lebih faham dan dapat tengok perbezaan lens ni kan. Jadi so jom kita mulakan dengan lens apa. Tapi sebelum tu kita tunjuk plug-in dulu kita lupa, dah banyak bercakap, kita nak rehat, kita nak minum air dulu. So kita akan kembali selepas ini. Lights, camera, go live. Impressions adalah pusat kandungan digital sehenti bagi penghasilan live stream, acara virtual, rakaman skrin hijau, video korporat dan kandungan audio di bawah satu bumbung. Selain studio yang canggih ini, pusat kandungan kami dilengkapi kemudahan penuh untuk tetamu dan pasukan anda. Untuk maklumat lanjut, layari impressionsdcc.com.my. Ya, kita kembali dalam rancangan kondenser. Tadi kita berdua. Sekarang ni kita dah ada seorang lagi pembantu yang akan bantu kita untuk buat tutorial ni. Mana dia? Ada sini, dia tak dia ada. Dia ada. Tu ini Ishraf. Itu dia, Ishraf. Okey. Jadi Ishraf akan bantu kita pasang lens ni dekat kamera yang kita dah sediakan khusus untuk anda lihat perbezaan setiap lens ni. Jadi kita akan mulakan dengan lens yang pertama yang kita dah pun pasang dekat kamera C100 ni. Lens yang kita gunakan sekarang adalah lens 50mm, tak silap saya. Tak nampak kamera dalam shot. Okay, boleh tunjuk kamera dulu dan kita set up. Tunjuk dia punya setup. Okay, ya, ini betul. 50mm. 50mm. Okay, tak apa, kita bagi masa untuk kru kita zoom in pada kamera. Sekarang saya akan bergerak ke kamera. Okey. Sekarang ni depan saya adalah C100 dengan lens 50mm yang dah kita pasang. So kita akan demo zoom in sikit. Anda zoom in sikit pada lens tu. Nampak tak lens tu 50mm? Nampak? So ni lens yang kita dah pasang kat sini 50mm. So di hadapan saya sekarang ada satu subjek yang kita letakkan di tengah-tengah dan belakang kita pun kita ada background. So mungkin kalau kita boleh tengok kita punya input daripada kamera C100 ni. Ya, itu dia. Okey. Ini saya masukkan tadi. Tangga tu saja saya letak kat belakang supaya bagi nampak background tu. Betul. Okey, ini ada 50mm. Jadi okey, cuba kita buka jadi 1.5. 1.5. Sekarang berapa? Okay. Nampak dia punya cahaya naik, dia mungkin blur sikit. Tapi nampak tak background dia hilang. Cuba kita adjust fokus sikit. Kita adjust fokus. Sekarang kita fokus kepada pokok tu. Ni maksudnya in focus. Tapi di belakang
Tak nampak. Okey, cuba saya dekatkan sikit. Kita angkat meja ni sikit. Syaraf. Letak sini. Okey. Jadi sekarang ni subjek di belakang. Okey, kita fokuskan dulu. Nampak? Lagi kat belakang lagi blur. Jadi saya boleh fokus nak bercerita pasal pokok ni. Pokok ni hijau. Takkan itu yang saya orang takkan terganggu lah dengan apa saja yang berlaku kat belakang saja. Orang takkan terganggu lah, kita akan fokus. Tapi kalau kita cuba kita buka aperture tu jadi kecil. Buka jadi kecil. So kita, bila saya kata kecil tu, bila nombor tu semakin besar daripada 1.5 jadi 22, itu semakin kecil. Kita tak refer 22 tu makin besar. Dia makin terbalik. kecil. Sebab aperture number tu makin kecil, makin besar aperture, makin besar bukaan dia. Begitu. Okey, saya buka 2.8 lah. Buka sampai kita letak 10 ke 16 ke. Okey, yang ada sini ini paling kecil. 22. Okey, kita kena naikkan ISO sikit supaya nampak tidak gelap kita punya skrin tu. Sekejap Teori praktikal memang macam ni. Santai-santai macam ni. Okey, kita akan naikkan kita punya ISO. Sekarang ISO kita letak 8000. Jadi sekarang nampak tak? Tangga ni, pintu jelas kita dah start nampak. Jadi kalau kita tukar focal point pun masih lagi semua in focus. Begitu. Nampak? Okey? Alright. Jadi kalau sebagai prime lens, tiba-tiba saya kata alamak, saya tak boleh pergi dekat, saya nak tukar lens. Kita boleh tukar lens jadi 85. Ni 85, ni 35. Ni 85. 85. Okey. Kita tukar 50 jadi 85. Kita switch kamera dulu. Saya akan off kamera boleh. ni. Boleh, kita boleh tukar. Boleh boleh je. Okey, bismillah. Saya risau sebenarnya nak tukar lens ni. Dia jangan, kalau boleh nak tukar lens tu tutup dululah, selamat sikit. Tapi tak apalah, sebab hari ni kita nak buat demo. Betul. Buka tutup, lambatlah pula korang nanti nak tengok show. Tuan-tuan dan puan-puan, harga ni tuan-tuan dan puan-puan bersamaan 5-6 bulan gaji saya, tuan-tuan dan puan-puan. Harga satu ni. Boleh? Kejap. Dia ada cara dia. Okey, cara nak pasang dia kena tengok ada dot merah dekat ni. Samakan dengan dia punya dot tu. Mana dia? Okey, dan twist. Okey, nanti tengok pula. Tadi 50, sekarang jadi 80. Jadi bila 85. 5. Sekejap saya turunkan dia punya ISO dulu. Okey. Kita tengok kamera effect dia berapa. Macam mana? ISO saya bagi 500. Okey, kita switch pada kamera ya. Nampak? Pokok tu dah dekat dah. Okey, tak apa. Kita adjust je dia punya focal length. Tak apa. Kita nak tunjuk je. Okey, saya akan buat dia punya fokus lah. Okey, nampak? Dah dekat sikit. Jadi dah zoom in. Tapi kalau kita buat shooting, event, kan? Kita punya, let's say lah kita shoot menteri kat depan, dia dah turun, kita kelang kabut tukar lens, by the time kita tukar lens, menteri dah keluar. Sebab itulah dia tak praktikal untuk tak event. Practical. Jadi kita gunakan tele lens pula. Tele lens, alright. Okay. Tapi saya nak tengok anda kena pay attention kepada foreground dengan background. Ini satu benda saya nak tunjuk. Okay, kita buka. Okay. Alright. Nampak perut saya. Okey. Sekarang 24. Nampak white, habis semua. Semua kekurangan dalam studio kita yang anda tak nampak dalam shot, sekarang sudah nampak. Nampak Aisyah, nampak vacuum. Okey, ini 24. Okey, tapi perasan tak sekarang background tu nampak dekat sikit compare dengan tadi bila pakai prime lens. Ya. Okey, cuba zoom in. Okey, cuma fokus. Sekarang fokus tu manual. Setengah kamera dia ada autofocus. Tak apa, kita set manual je guys. Satu, jangan tukar kepada kalau anda punya lens autofocus, jangan paksa dia tukar sendiri. Jangan paksa pusing. Nanti rosak motor. Okey? So sama shot macam tadi. Ni lebih kurang 85 macam kita dapat tadi kan? Tapi nampak tak kursi tu macam dekat sikit bagi saya lah. Saya pun tak perasan yang pasal kursi tadi. Tapi itu adalah efek tadi lens. Alright, last sekali adalah wide angle lens.
Wide angle ni ni 1740. Okey, wide angle ni. Okey. Okey. Buka ni. Ni memang habis wide lah. Wide. Nampak semua lah. Semua nampak? Nampak semua. Saya punya Nampak meja semua. pun nampak sekali. Okey, so ini wide angle. Kalau kita zoom in pun, Ini yang paling habis. dan nampak tak? Kursi tu sekarang jauh pula nampak. Itu adalah impact. Okey? Alright, cuba buka wide guys. Kita buka wide. 17. Saya cakap pasal distortion tadi. Okey. Okey. Nampak tak saya ni macam pelik sikit bentuk saya. Ishraf duduk kat tengah. Nampak tak proportion dia? Okey lah, mungkin dia kurus, dia duduk kat sini lah. Saya yang besar, saya duduk kat tengah. Okey? Tadi saya nampak gemuk kan. Sekarang saya nampak Saya kurus nampak sikit. kurus. Ya. Nampak kurus sikit. Betul. Okey, tapi bila saya berada di hujung ni, nampak tak? Bentuk saya dah lain. Itu adalah distortion yang kita cakap bila kita cakap So, pasal itu yang apa yang kita cakap pasal distortion tadi kan, yang bahagian tepi dia tu kan. bahagian tepi. Disebabkan oleh bentuk lensa tu, bentuk lens. Tapi ini wide yang biasa. Kalau wide yang fish eye tu, Fish eye tu lagi pelik, melengkung lah, lagi pelik lah. Itulah dia punya cara. Okey. Itulah dia Okey, tutorial. nak tunjuk makro sekali tak? Kita boleh. bagilah demo sikit makro lens lah, pasang. Cuba micro. Makro M-A-C-R-O, bukan M-A-K-R-O. Itu lain. Itu dulu ada satu tempat beli barang nama makro. MAC. Okey. Bukan MIC. M-I-C. bukan Tak, itu masuk kata. lain. Mentang-mentang zaman election. Okey. Okey. So kita tengok pasal macro lens ni. Nampak tak? Boleh tak bagi dia fokus? 100. 100, ya. Ni fokus. Okey. Now, cuba tengok saya buat dekat. Kalau pakai prime lens, tak boleh fokus. Anda takkan dapat fokus. Tapi bila kita menggunakan macro lens, nampak? Fokus dia. Okey, something yang anda tak boleh buat dengan prime lens. Prime lens mungkin paling dekat kat sini je. Oh. Ya, itu dia. Ini dia tak boleh cuba zoom fokus kan? jauh. Fokus jauh saya rasa tak boleh. Boleh boleh. Boleh. Tengok. Tapi dia tak boleh fokus dekat. Tapi dia punya frame dia kecil lah kan. Sebab dia kan macro punya lens. So dan dia pun tak boleh zoom in zoom out. Yep. Dia bergantung kepada lens lah. Dia ada yang 100, ada yang 200 kan. Macam ni kita ambil 100 ni the best lah. 80 atau 100 Cropping lah. kiri kanan dia memang kecil lah berbanding dengan size Yep. lens-lens yang lain. Tapi effectively dia adalah prime lens lah. Cuma dia ada focal point dia yang dekat lagi dengan lens. Jadi selalunya orang ambil yang close up ni. Saya tak tahu kalau dengan size studio kita ni kita boleh try dengan tele lens yang paling panjang tu. Nak cuba? Okey. Okey, ini lens yang paling panjang tadi ya. Yang boleh. Okey. Sebenarnya okey, Ishraf, awak pergi cari sudut yang awak rasa paling jauh sekali. Duduk belakang dekat green screen tu. Saya rasa itu yang paling jauh dalam studio kita. Kita tengok sejauh mana dia boleh pergi zoom. Okey, fokus dulu. Okey. Sekarang berapa? Berapa mm tu? Ini 5. Tu focus point. Ni dekat sisi depan. Okey, kalau kita zoom out, 70. paling ni 70 mm. 70 mm. Ashraf jauh ni. Kalau kita pergi ke 200, boleh close up. Oh. Itu adalah function. Okey? Nampak jauh. Boleh tanya kepada kita. Hantar komen. Betul, boleh komen kat bawah. Jangan lupa like kami, subscribe kami sebab kami nak menjawab sebanyak soalan-soalan yang kita boleh muatkan. Yep. Jadi itu sahaja untuk episod pertama kita di Condenser musim kedua. Kita belajar mengenai lens dan kita pun ada buat sedikit tutorial tadi.
Jadi jangan lupa kepada anda untuk share, like dan subscribe kami di Condenser dan juga di Content.my. Jangan lupa singgah di laman web impressiondcc.com.my dan juga laman web Content.my, dan dalam tu akan ada banyak lagi program-program yang anda boleh tengok, anda boleh belajar. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di minggu depan dalam episod yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.